Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya dalam tajuk syarikat, kita nak lihat tajuk dividen pula. Okey, apakah yang dikatakan dividen? Dividen tu sebenarnya ialah sebahagian tu keuntungan yang kita agihkan, yang kita bayar kepada semua pemegang share. Kita sebagai syarikat, kita nak bayar semua pemegang share untung tu. Macam mana kita nak agihkan dia? So kebiasaannya adalah dalam bentuk peratus, okey. Dan kita kira atas modal yang diterbitkan. Juga kadang-kadang kita akan bagi dalam bentuk nilai dividen satu share, iaitu dalam unit dividen, itu dalam unit share. Baik, kita tengok apa itu maksudnya tadi. Dah, keuntungan tu yang diagihkan, okey, kemudian dibayar ke atas modal diterbitkan. Okey, so dividen ni ada dua. Okey, satu ialah dividen interim, satu lagi ialah dividen akhir. Okey, dividen interim ni ialah yang kita bagi kepada semua pemegang share sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okey, pada kebiasaannya tempoh perakaunan, contohnya ialah pada 1 Januari sehingga 31 Disember, satu tempoh perakaunan. Jadi dividen interim ni dia bagi di mana-mana sebelum Disember. Boleh jadi 1 Julai, boleh juga jadi 1 Oktober. Mana-mana tarikh dalam tempoh perakaunan. Okey, jadi pembayaran pun dibuat dalam tempoh tu juga. Tetapi kalau dividen akhir ni memang dia tunggu tempoh perakaunan berakhir. Tempoh perakaunan berakhir ni ialah di mana kita membuat akaun perdagangan, kita buat akaun untung rugi, kita buat penyata kedudukan kewangan. So masa kita buat semua ni, kita baru tahu berapa banyak keuntungan yang sebenarnya kita dapat. Okey, jadi ada dua tempoh. Jadi kerana terlalu yakin dengan prestasi atau performance syarikat, maka kita mampu untuk agihkan keuntungan sebelum tempoh perakaunan. Okey, jadi kita akan bagikan dividen interim. Baik, formulanya berapa peratus yang diisytiharkan tu? Okey, jika share keutamaan, biasanya peratusnya telah diberi pada nama share tu sendiri. Kalau dia nama modal 6% share keutamaan, maka 6% lah dividen yang dia dapat. Kemudian ikut tempoh. Jika masa isytihar tu ialah 1 Oktober, 1 Januari sehingga 1 Oktober ni ada berapa bulan? Ada berapa bulan? 10 bulan. So kalau 10 bulan, kita darabkan dengan 10 per 12. Okey, kemudian berapa banyak share keutamaan dia? Katalah dia mempunyai 1 juta unit. Okey, berapa ringgit satu unit? RM1. Okey, jadi 1 juta unit darab RM1 dapat RM1 juta, darab 6%, darab 10 per 12, 10 bulan. Okey, kemudian untuk share biasa pula, pada biasanya peratus tu akan diberi semasa dia mengisytiharkan dividen interim. Kalau dia isytiharkan 3% lah. Kemudian tengok share biasa dia ada berapa. Katalah ada 2 juta. 2 juta unit pada kadar RM1 setiap unit. Jadi RM2 juta darab 3%. Itulah dividen share biasa. Atau jika tidak dalam bentuk peratus, dia akan dalam bentuk unit. Okey, dalam bentuk unit. Berapakah satu share? Awak ada satu share, berapakah dividen dapat? Katalah 1 unit share dividen untuk pemegang satu share. Maknanya 1+1 lah. Kita ada satu share dan kita dapat dividen satu share. So kita dapat 2 share. Okey, so unit darab dengan unit. Okey, kita akan lihat soalan pula nanti. Baik, mengira dividen interim. Okey, kita tengok soalan yang ini. Pada 16 Januari 2017, kita telah menerbitkan share nama dia 6%. So nama dia pada RM1 satu share, dan juga share biasa 3 juta pada
nilai 5%. So kita akan kira dulu berapakah jumlah share dia. Okey. Jumlah share dia ialah 2 juta darab RM1 dan 3 juta darab 5%. Okey, ini yang kita kira lah. Okey, berapa jumlah share dia. Okey, nilai share dia. Kemudian kita lihat pula berapakah peratus. Okey. Untuk share keutamaan dia kata dia bayar untuk 6 bulan. 6 bulan tu 6 per 12. Okey, dalam nama, ini nama 6% ni ialah nama. So, darabkan peratus dividen yang dijanjikan. Kalau untuk share biasa, kita darabkan dengan 3% terus. Tidak ada tempoh. Ya, share biasa jangan nak bagi tempoh. Share keutamaan sahaja sebab kita dah janji setahun nak bagi 6%. Tapi ni baru 6 bulan dan kita janji dia kita bayar dia dividen 6 bulan dulu. 6 bulan lebih. 6 bulan ni yang awal-awal ni kita bayar 6 bulan. Yang balance kita akan bayar pada dividen akhir. So kita tengok dividen akhir. So kita lihat bilakah dia terbitkan. Baik. Pembayaran walaupun dia terbitkan pada 16 Januari tetapi bilakah pembayaran berlaku? Dibayar penuh pada 31 Januari. Jadi menunjukkan yang ini jumlahnya ialah 11 bulan. 11 bulan. Dia bukan 12 bulan. Jadi Januari tak masuk. Sebab dikira daripada 31 Januari. 31 Januari sehingga Disember hanya ada 11 bulan. Dan dia sudah bayar 6 bulan. So maksudnya ada lagi 5 bulan yang belum dibayar. Okey, jadi jumlah share tadi kita dah kira 2 juta ringgit. Okey, kemudian darabkan dengan peratus yang kita janjikan dan darabkan dengan 5 bulan yang dia belum dapat. Share biasa ikut. Tadi dia dah dapat 3% lah. Itu rezeki dia. Kali ini dia istihar 5%. So dapat 5%. So kalau dia ada pemegang share berjumlah 1 juta, 1.5 juta, maka dia dapat 5% darab 1.5 juta. Baik, seterusnya jika dividen ni untuk beberapa tahun. Okey, dalam cerita ini, share keutamaan 2 juta darab RM1. Okey, jumlahnya 2 juta. Kemudian share biasa ada 3 juta. 3 juta unit darab RM1. Baik, jika tahun 14 mempunyai 260. Okey, kita nak agihkan share keutamaan berapa? Share biasa berapa? Okey, kita lihat sini. Berapakah yang selayaknya share keutamaan? Dia dapat 10% darab dengan 2 juta. Berapakah jumlah itu? Jumlah itu adalah 200,000. Ini adalah dividen share keutamaan. Okay, share keutamaan ialah 200,000. Jadi kalau ada untung 260, 200,000 tu kita bayar kepada share keutamaan. Maksudnya ada lagi baki 60,000, itulah share biasa yang punya. Okey. Kedua, tahun 15, katalah kita untung 800, kita bayar hanya 200,000 sahaja. Itu ikut janji kita dalam nama share itu, share 10%. Maka share biasa 600,000. Inilah kelebihan pemegang share biasa. Kalau baki banyaklah yang dia dapat. Untuk tahun 16 tak berapa untung lah, cuma ada 200. Habis semua bayar dekat keutamaan sampai tak ada lebih pun untuk share biasa. So share biasa tak dapat. Tahun 17 keadaan ekonomi tak bagus, sama ada tak ada untung atau rugi. So memang tak mampu nak bayar apa-apa keuntungan. So share keutamaan tidak dapat apa-apa. Apatah lagi share biasa, memang tak dapat lah. Jadi kita tengok kat sini share keutamaan biasanya ialah kumulatif ataupun yang tertunggak akan dibayar ke tahun hadapan. Jadi tahun 18 nampak banyak kan keuntungan ni. Tapi jangan lupa kita kena bayar yang tidak dapat dibayar pada tahun 17. Iaitu selayak share keutamaan patut dapat 200. So untuk
yang ini tahun 2018, 200,000 yang pertama ialah untuk bayar yang 2017 punya. Kemudian yang tahun 2018 memang kena bayarlah 200. So jumlahnya ialah 400,000. So 430 tolak 400 dapat 30,000. So baki hanya 30,000 je yang tinggal untuk share biasa. Okey. Jadi share kumulatif, share keutamaan ialah share kumulatif. Dia tetap untung, syarikat buat untung ke, syarikat tu merugikan ke, tetap kita akan bayar. Cuma kalau tak cukup untung, kita bawa ke tahun depan. Benda yang tertunggak, tahun depan kita akan bayar sebab tak cukup duit. Okey, itu sahaja untuk tajuk dividen. Terima kasih.